Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Alhamdulillah, pertama sekali kita memanjatkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi ini untuk satu pengajian berkenaan dengan tafsir surah Luqman. Saya minta maaf lewat hari ini adalah beberapa perkara yang tak payah saya sebut Jadi untuk tafsir pertama sekali kita kena kita kena setkan minda kita. Bila kita berbicara ataupun bila kita berbicara tentang tafsir Al-Quran, artinya kita sedang mendengar kalam Allah, mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam bahasa kita mendengar kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini adalah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan di sana sebenarnya banyak mukjizat-mukjizat yang lain. Tetapi mukjizat yang paling besar adalah Al-Quranul Karim. Okey, mukjizat yang paling besar adalah Al-Quranul Karim. Banyak sahaja mukjizat, contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu pengembaraan bila berlakunya kekurangan air, kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sahabat bawakan bekas air, dan Nabi letakkan tangannya dalam bekas tersebut, keluar air antara jari-jari itu, kan. Okay, ini satu mukjizat. Mukjizat terbelahnya bulan. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil pokok itu datang. Okay, macam-macam lah, kan. Cuma mukjizat-mukjizat tersebut kita boleh nampak lagi tak? Kita tak nampak lah, kan? Okay. Dengan itu Nabi SAW memberitahu kepada kita bahawa mukjizat yang paling besar adalah Al-Quranul Karim. Dan kita boleh sampai sekarang, sampai ke akhir zaman, sampai ke hari kiamat, mukjizat ini akan berkekalan, insya-Allah Subhanahu wa taala. Baik. Macam mana kita nak tahu Al-Quran ini satu mukjizat? Saya bagi mukadimah sekejap sampai 10.30 ya. Okay. Macam mana kita nak tahu Al-Quran ini adalah satu mukjizat? Dengan apa? Memahami. Kalau kita faham Al-Quran, barulah kita tahu Al-Quran ini sebagai satu mukjizat yang kekal, yang akan membawa mesej daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau kita tak memahami Al-Quran, kan, sifat mukjizat yang ada pada Al-Quran itu tidak akan jelas pada kita. Okay. Jadi memang satu perkara yang dituntut dalam Islam sebenarnya, untuk kita cuba mendalami ataupun mempelajarilah, kan, mempelajari kalam Allah, iaitu Al-Quran Al-Karim. Okey. Macam mana kita nak belajar, kan? Macam mana kita nak belajar ataupun bagaimana cara untuk kita memahami Al-Quran? Pertama sekali dengan bahasa Arab. Betul, bahasa Arab. Tapi kalau bila sebut bahasa Arab je dah ramai dah, kan, dah keluar jangan keluar macam mana lah, kan. Nak kena masuk pula kelas bahasa Arab dulu, kan. Sedangkan kita dah buat kelas baru, kan, kelas tafsir. Ustaz-ustaz lain pun dah mula ajar kuliah tafsir, tak guna sangat pun. Maknanya bahasa Arab tu mengajar dalam bahasa Melayu.
Kan? Kita kata bahawa pertama sekali yang terbaik adalah belajar bahasa Arab. Tapi kalau tak boleh, maka dengan menggunakan terjemahan. Okay? Dan terjemahan ini ada dua jenis terjemahan. Pertama adalah terjemahan harfiah, yang kedua terjemahan ma'nawiyah. Terjemahan harfiah ini artinya literal. Kan, literal. Ini kalau boleh, saya tak mewajibkan, tapi kalau boleh, cuba lakukan sedikit demi sedikit. Okay? Alif lam mim. Alif lam mim. Itu tak tahulah kan, tak boleh nak ubah sangat ataupun tak boleh nak faham. Zalikal kitab, zalika maksud dia apa? Alkitab maksud dia apa kan? Ini kena buat tiap-tiap hari. Kena buat tiap-tiap hari. InsyaAllah dah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, bila orang baca sahaja Al-Quran, kita dah mula nampak dah perkataan tu membawa maksud. Setiap satu perkataan yang dilafazkan membawa maksud. Okay? Siapa yang buat ni, dia akan rasa lain sikit daripada sebelum ni. Okay? Baik. Yang kedua yang kita buat, okay? Yang kedua, kita cuba memahami Al-Quran dari sudut maknawi, secara maksud makna, dan ini yang kita cuba buat dalam kuliah ini dan mungkin juga dalam kuliah-kuliah yang lain. Kita tengok apa maksud ayat itu, kita tengok apa yang diuraikan oleh para ulama berkenaan dengan ayat tersebut. Okay? Selepas itu kita akan buat satu perkara lain. Saya tak tahu lah lain ke tak lain, tapi maknanya satu perkara lagi, iaitu apa dia? Kita cuba untuk tadabbur. Okay. Apa maksud tadabbur? Tadabbur ialah meneliti. Kita mendalami. Okay, yang ni bila tadabbur ni, kita minta semua orang tadabbur. Masa ustaz ni betul awal-awal lagi dah bagi homework kan. Ini bukan homework ni, bukan homework. Ini adalah class work. Kan, dekat kelas ni lah kita minta supaya setiap seorang, kecil ke besar ke, lelaki ke perempuan ke, tua atau muda, saya tak kisahlah kan. Semua yang hadir tu kita minta supaya menyatakan apa yang dia dapat teliti melalui apa yang dipelajari sebelum itu berkenaan dengan satu-satu ayat. Faham Kita dah tahu kan maksud ayat ini begini. Okey, apa yang kita boleh faham, petunjuk-petunjuk daripada ayat tu. Petunjuk-petunjuk. Okey. Maksud petunjuk ni macam mana petunjuk, pedoman, tahu kan? Petunjuk, pedoman, apa lagi isyarat, tahu isyarat? Tahu isyarat? Isyarat ni maksud saya, kalau kita lapar, biasanya akan berlaku apa? Menggigil kan? Menggigil ni sebenarnya dah tahap yang kronik sikit lah, yang dah tahap tinggi. Kalau tahap yang bawah lagi, bila kita lapar, apa jadi? Cuba cerita sikit boleh? Kalau kita lapar, apa? Perut berbunyi kan? So perut berbunyi, kita kalau kita abaikan, kita buat tak tahu je, dia akan sikit lagi, dia akan jadi menggigil. Bila menggigil tu, dia akan jadi mudah nak marah kan, dan sebagainya lah. Jadi bila tengok, sebenarnya dia ni marah kerana dia lapar kan. Okay? Jadi kita nak cuba buat itulah, berkenaan ataupun dengan satu-satu ayat Al-Quran yang kita baca nanti. Boleh ke? Boleh kan? Baik. Takkan nak kata tak boleh kan? Baik, insyaAllah. Kita akan bacakan. Saya bila saya tengok ni, kalau seelok-eloknya lah, kita baca dalam 5 ayat dulu. 5 ayat, kita cuba selesaikan 5 ayat, barulah kita pergi ke ayat yang seterusnya, insya-Allah. Okey. Baik. Berkenaan dengan surah Luqman, ringkasannya, surah Luqman ini ringkasannya ialah surah Luqman ini merupakan surah Makkiyah. Okey, apa maksud Makkiyah? Saya kali pertama mengajar tafsir, dah ajar dulu kan. Tapi saya tak tahu, mungkin Makkiyah Madaniyah ni dah belajar pun kan. So tak payah sebutlah kan. Okey. Ayatnya ada kecuali beberapa ayat, dia Makkiyah kecuali beberapa ayat, ayat 27, 28 dan 29, mengikut kalam para mufassir, ahli mufassir. Okey. Kemudian Luqman
adalah salah seorang, okey, Luqman ini disebutkan sebagai Al-Hakim, okey. Sama ada dia nabi ataupun tidak kan, tapi yang pentingnya Luqman adalah seorang hamba yang saleh yang mempunyai hikmah. Hikmah sini bahasa apa? Bahasa Jawanya wisdom. Wisdom, kebijaksanaan. Okey. Baik. Sekarang ni kita akan teruslah, rasanya kita tak makan masa panjang sangat. Saya kira kelas-kelas tafsir dah banyak kan. Jadi bukan kali yang pertama. Kalau pertama tu banyak benda nak cerita, tapi dah ada kelas-kelas lain tu, kita boleh teruskan insya-Allah. Okey. Kita cuba baca dulu. Kita baca 5 ayat yang pertama. Dan lepas tu kita akan buat apa? Kita akan baca terjemahannya. Kemudian barulah kita akan pergi kepada apa? Kepada tafsirannya. Lepas tu barulah tadabbur, insya-Allah, dalam masa 1 jam insya-Allah. Baik. Macam mana biasanya kita baca kan? Sama-sama ke? Macam mana? Tak ada. Okey, sama-sama kan? Betul lah. Okey. Jadi saya baca dulu lah kot. Saya baca, tuan-tuan dan puan dan adik-adik semua boleh ikut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. Baik. Alif Lam Mim, terjemahannya Alif Lam Mim. Sama je. Okey. Kita baca terjemahannya dulu baru kita masuk ke dalam tafsirnya. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka itulah ayat-ayat al-kitabil hakim. Al-kitab iaitu Al-Quran yang mengandungi hikmah. Okey. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Hudan menjadi petunjuk. Wa rahmatan dan rahmat lil muhsinin bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, muhsinin. Okey. Siapakah mereka ini? Alladzina, iaitu orang-orang yuqimunas salah, yang mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat ataupun hari akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang di atas petunjuk dari Tuhannya, Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Okey. Baik. Kita dah selesai 5 ayat yang pertama dari sudut bacaan dan juga dari sudut maksud umum. Sekarang ini kita akan melihat satu persatu insya-Allah. Pertama sekali Alif Lam Mim. Okay, Alif Lam Mim dinamakan sebagai apa? Huruf muqatta'ah. Kan, huruf yang terputus-putus. Kenapakah huruf ini dinyatakan ataupun diletak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa permulaan surah-surah dalam Al-Quran? Kenapa?
Kerana sebagai i'jaz, sebagai satu mukjizat. Maksud mukjizat kat sini adalah nak melemahkan. Okey, melemahkan siapa? Melemahkan orang Arab. Okey, kenapa nak melemahkan orang Arab? Kerana orang Arab kan di zaman Nabi SAW diutuskan, antara kehebatan yang ada adalah kehebatan dari sudut berbahasa, bercakap dalam bahasa Arab yang hebat. Sehingga kan orang yang boleh menyebut puisi-puisi ataupun syair-syair yang hebat, syair-syair mereka akan digantung di mana? Di sekeliling Kaabah. Kan as-sab'ul mu'allaqat, ada 7 puisi, 7 himpunan puisi yang digantungkan. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili baina lupa dah kan. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili, saya ingat sikit-sikit tu, tak lupa dah. Tapi salah satu puisi itu bermula dengan cara tu kan, puisi Imru'il Qais kalau tak silap. Tak apalah. Yang pentingnya bila datang Al-Quran, Al-Quran nak lawan, nak challenge. Challenge apa? Challenge kehebatan orang Arab dalam bahasa Arab. Okay, cara antaranya adalah dengan membawa satu bentuk apa dia panggil ni, susunan dalam bahasa Arab yang lain daripada susunan syair puisi. Kalau puisi kan, kalau puisi Malaysia pantun kita ada beberapa rangkap lah kan. Dia kena ada apa? Pembayang. Pembayang apa? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Pembayang ada apa? Maksud dia? Pembayang. Yang bawah tu apa? Maksud. Dia panggil maksud dia. Maksud dia. Jadi Arab pun ada cara dia juga. Kan dia ada kalau syair dia syair yang pendek-pendek, syair yang panjang. Okay, ada bacaan dia punya wazan dia kena ada kan. Okey. Wazan ni maksudnya dia punya intonasi. Okay. Tiba-tiba Al-Quran datang dalam bentuk yang berbeza. Kan, menyebabkan mereka rasa terpegun. Kan? Contoh-contoh kalau kita nak baca, Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili. Kan dia punya, itu salah satu dia punya wazan dia lah kan. Tiba-tiba Al-Quran Alif Lam Mim. Orang dengar lain. Kita tak biasa dengan cara ni. Dan bila dengar tu terpegun kan. Alif Lam Mim. Kan, Ha Mim, Yasin. Dia punya ungkapan-ungkapan yang menarik tau. Dia menarik orang yang hebat dalam bahasa Arab. Okay. Lepas tu apa maksud dia? Tak tahu. Kan? Walaupun alif, lam dan mim ada dalam huruf ni, ada dalam bahasa kita, tapi kita tak tahu maksud dia. Okay? Dan ini termasuk dalam salah satu daripada 4 maksud Al-Quran yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud kan, iaitu apa? Satu, yang dikenali, yang diketahui oleh orang Arab. Yang kedua, dan mengikut bahasa mereka. Yang kedua, semua orang tahu kan, macam langit bumi apa semua orang tahu. Kemudian yang ketiga, Allah saja yang tahu. Dan yang keempat, orang ulama saja, alim ulama saja yang tahu. Okey, jadi yang ketiga ni iaitu Allah saja yang tahu. Okey, so alif lam mim Allah saja yang tahu. Okey, artinya hebat macam mana orang Arab zaman jahiliah yang pakar dalam bahasa Arab ini, ada benda yang mereka tak tahu tentang bahasa Arab. Okey. Jadi tafsiran yang paling dominan ataupun paling utama, paling tepatlah kiranya untuk huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang diletakkan di awal beberapa surah adalah apa dia? Allahu a'lamu bi muradiha. Allah lebih mengetahui apa maksudnya. Okey, itu selesai itu. Okey. Kita sebut tadi apa? Kita sebut tadi setiap satu ayat kita nak tadabbur kan? Kan? Dan sekarang ayat pertama lah, alif lam mim. Sila tadabbur. Alamak, macam mana nak buat lah? Kan? Tak apa, saya ajarkan. Tadabbur ni maksudnya kita dah tahu maksud ayat tu. Sekarang ni apa kita nak keluarkan maksud-maksud lain ataupun isyarat-isyarat, petunjuk-petunjuk daripada apa yang kita tahu tentang ayat itu, okay, yang boleh kita gunakan sama ada untuk kefahaman kita, sama ada untuk apa dia, pertimbangan kita, sama ada untuk penggunaan seharian kita. Contoh alif lam mim. Okey, alif lam mim pertama apa? Kita maksud dia apa? Maksud dia satu, Allah yang lebih mengetahui. Yang kedua,
mukjizat. Kan dua kan? Okay. Yang ketiga, yang kita huraikan tadi lah, iaitu orang Arab yang mahir dalam bahasa Arab pun, yang dah kira sampai ke tahap paling tinggi dalam bahasa Arab, nak bergaduh pun kita guna puisi. Bayangkan, macam orang Melaka sini, macam orang Melaka lah kan, nak kahwin pun guna puisi kan. Jadi bayangkan sampai tahap tu. Tiba-tiba datang ayat Al-Quran dalam bentuk yang special sangat, sampai mereka pun terpegun. Boleh dah faham kan? Apa tadabburnya? Okey, silakan. Dalam kehidupan ni kita rasa macam kita tahu semua benda, kita bijak, tapi akan ada masa yang kita macam tak faham sesuatu. So we have to let go and tahu yang hanya Allah je yang hanya Allah yang tahu kan? apa Okay. masa sebaliknya. Kita bagi masa 5 minit ya. Okay. Masa ada 5 ayat ya. Okey, so yang pertama, bila dia sebutkan Allahu a'lamu bi muradiha, Allah lebih mengetahui. Kita sebagai manusia ni, kita anggap kita tahu kan. Kita tahu, tulisan saya tak apa cantik kan. Tahu banyak benda lah kan, banyak benda ataupun banyak perkara. Kan? Apatah lagi kalau ramai yang mak bapak sini kan. Anak-anak mesti tengok mak bapak dia orang tu hebat kan. Takkan mak bapak tak tahu? Takkan Umi tak tahu? Kita pun bila disebut begitu, kita pun betul-betul kita pun jawab kan. Jawab dan salah kan. Jadi adakah kita nak laku begitu? Tak. Kita kena ingat Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Dalam perkara yang kita tak tahu, kita kena sebut sentiasa Allah lebih mengetahui. Okey, itu satu. Lagi apa lagi? Kita dapat 2-3 cukup lah. Kan takut tension kan. Kenapa dia boleh jawab, saya tak boleh jawab, tension kan. Saya nak cerita lah. Lagi, orang yang dah jawab tu, dia passing soalan, kalau ada jawapan lagi kat orang lain okay, siapa lagi? Wakil muslimat dah ada. Yang wakil muslimin lelaki ada tak? Apa lagi pedoman yang kita boleh ambil? Ya Allah Alam kata pula, berkenaan dengan mukjizat ke apa ke, boleh tak? Berkenaan dengan bahasa Arab ke, kepakaran dalam bahasa. Okay. Saya bagi pembayang. Orang Arab mahir dalam bahasa Arab. Al-Quran, Nabi Muhammad SAW diberikan satu kehebatan yang lebih daripada kehebatan yang ada untuk berdakwah. Kita pembayang lah tu. So apa? Kita ni macam mana? Dari sudut dakwah dan bahasa. Kemudian dari sudut mukjizat. 3 ni cukup lah. Boleh? Silakan. Kita tak ada mukjizat. Kita tak ada mukjizat, betul? Kita tak ada mukjizat. Jadi macam mana kita nak buat? Tapi kita ada Al-Quran yang merupakan mukjizat. Siapa kita nak buat? Kita baca dan amalkan. Okey, dari sudut nak menyampaikan macam mana? Ya betul dakwah. Guna apa? Gunalah ilmu. Situasi yang ada. Dan dengan apa yang kita lihat di keliling. Okey. Dan perkara-perkara yang terjadi yang ada hubungannya dan telah tersurat di dalam Al-Quran. Tersurat dalam Al-Quran. Keyword dia itu. Dia punya kata kuncinya adalah gunakan Al-Quran untuk berdakwah. Gunakan Al-Quran untuk berdakwah. Kerana Al-Quran ni telah pun melemahkan orang kafir di zaman Rasulullah SAW kan, yang menolak Al-Quran ni kan. Mereka sebenarnya tolak dalam keadaan tolak sombong, bukannya tolak kebenaran yang ada. So kita gunakan isi Al-Quran untuk berdakwah. Okay? So dari sudut Alif Lam Mim itu adalah sebagai satu mukjizat kan. Okey, mukjizat. Kita apa? Kita gunakan untuk dalam menyampaikan, guna dalam penerangan lah kan. Bila kita nak terangkan sesuatu kan, kita boleh rujuk kepada Al-Quranul Karim. Sebenarnya banyak, dalam ilmu sains pun ada, dalam ilmu macam-macam lah, macam-macam ada. Okey. Okey. Allahu a'lam, mukjizat. Kemudian dari sudut bahasa pula macam mana? Dari sudut bahasa, apa yang kita boleh faham daripada Alif Lam Mim ini yang menyebabkan orang Arab hebat dalam bahasa pun terpegun, terduduk. So kita macam mana? Jangan fikir luas ya, jangan fikir bahasa Arab tu.
fikir bahasa lain. Macam mana kita nak gunakan bahasa dalam penyampaian? Bahasa apa yang kita kena gunakan? Okay, bagi orang lain lah kan. Dah simpan. Siapa orang, kalau orang yang dah jawab, dia senyap. Kita nak orang lain pula. Kalau tak boleh nanti barulah kita minta balik. Kita nak kena guna bahasa siapa untuk berdakwah? Bahasa orang. Bahasa orang tersebut. Bahasa orang tersebut. Orang tersebut. Artinya apa? Apa petunjuknya kat sini? Artinya kita kena bolehlah jawab sebab jawab apa? Kita sesuaikan keadaan. Sesuaikan keadaan juga kan? Tapi dari sudut bahasa. Artinya kalau kita bercakap dengan masyarakat yang muda-muda ni kan, kita tak boleh cakap dengan cara kita cakap sekarang ni. Kalau dari sudut bahasa sama, bahasa Melayu. Tapi dia budak-budak kan, kita dah orang tua, kita tak boleh cakap dengan orang macam bahasa yang tinggi-tinggi ni. Nanti dia kata apa dia cakap tak tahu. Bahasa netizen kena turunkan. Boleh? Sebab tu kan, contoh. Bila seorang lelaki Badawi masuk, dia kata, "Aina Muhammad?" Kuat. "Aina Muhammad?" Jangan dekat itulah kan. Dia takut ada yang terpanjat kan. Orang Arab Badawi, dia tak boleh guna mikrofon dah. "Aina Muhammad?" Apa Nabi jawab? "Hau." Ni bahasa cowboy lagi ni. Bahasa pendalaman. Okay, ana huna, tak dia kan. Dia bukan dia. "Na'am, ana huna, ana Muhammad." Tak ada ana dah. Kan? "Mana Muhammad? Sini." Oh, gitulah kan. "Saya Muhammad," tak ada kan. Dia bukan bahasa baku tidak. Okey. Jadi dari sudut apa tadi? Mukjizat, kita gunakan Al-Quran sebagai dalam penerangan, dan dari mukjizat bahasa pula kan, kita kena gunakan bahasa yang sesuai dengan siapa? Dengan kita kan, dengan orang. Sesuai dengan orang, sesuai dengan pihak. Panjang pula kan orang lah, kan orang yang kita dakwah. Okey. Dengan itu, siapa yang mahir dalam sesuatu bahasa, dia jangan tinggalkan bahasa tu. Siapa yang contohnya mahir, kawasan ni, kawasan Jawa ke, kawasan apa, Minang ke, dia tak tahu lah kan. Okay. Ada orang kadang-kadang bila dia masuk Islam, dia tu orang Cina kan, masuk Islam, lepas tu dia hilang dah bahasa Cina dia. Tak boleh lah kan. Sepatutnya dia kekal mahir dalam bahasa itu untuk dia menyampaikan mesej dalam orang yang bertutur dalam bahasa tersebut. Okey? Boleh? Boleh tak buat macam ni? Ke tak nak macam ni? Boleh. Kalau nak boleh, kalau tak kita ubah, tak ada masalah. Okay. Baik, teruskan ya. Ayat yang kedua, tilka ayatul kitabil hakim. Tilka. Apa nak terjemah tilka? Okey, zalika apa dia? Zalikal kitabul la raiba fi. Zalika maksudnya apa? Itulah. Tilka itu juga, kan? So Al-Quran ni itu ke ini? Al-Quran ni dah sampai pada kita kan? Tapi kenapa Allah sebut tilka ayatul kitabil hakim? Nabi Muhammad SAW dah sampaikan kepada para sahabat. Dah sampai. Bila dah sampai? Dah sampai maksudnya depan lah. Kalau dekat, kita bagi ini ke itu? Ini. Kenapa Allah sebut tilka? Okey, kerana ayat itu muannas. Kalau muannas, tilka jauh. Kalau dekat, hadihi. Kenapa tak sebut hadihi? Kenapa tak sebut ini? Dan sebut itu, jauh. Sedangkan dah sampai pada para sahabat. Kita berfikir dulu, jangan. Jadi yang itu kita akan uraikan. Tilka sebenarnya menunjuk pada jauh, padahal tilka adalah menunjuk pada ayat-ayat yang dah sampai, yang dah dekat. Al-Quran cuba buka, dekat ke jauh? Dekat. Sahabat bila dapat Al-Quran, dekat lah kan. Al-Quran tu dah sampai pada mereka, dah dekat. Kenapa Allah guna tilka? Kerana mengisyaratkan kepada tingginya kedudukan Al-Quran. Ini satu isyarat dalam bahasa Arab. Kadang-kadang kita boleh guna, kita boleh faham. Dalam bahasa Arab kita guna satu perkataan, kalau kita guna dia bawa maksud lain. Kita ubah je perkataan tu, dia membawa maksud lain. Okey, kita ubah macam hadihi tilka, hadihi ini, tilka itu. Ubah je benda yang dekat kita sebut itu. Maknanya benda yang dekat kita sebut jauh, artinya nak menunjukkan sebenarnya dia punya ranking dia tinggi. Pasal dia sebenarnya jauh daripada kita.
Maknanya tinggi lah kan, tinggi daripada kita, kedudukannya tinggi. Seakan-akan Al-Quran itu tinggi jauh di sana, seolah-olah itu. Okay, so ini satu perkara berkenaan dengan tilka sahaja. Kemudian Al-Kitab Al-Hakim. Sebelum tu saya sebut contoh lain adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa asalnya? Na'buduka, nasta'inu bika. Asal dalam bahasa Arab lah maksudnya kan. Okay, saya tak apa, saya tulis sikit. Contoh saya kata tadi lah, perubahan kan. Iyyaka na'budu. Cukup ambil yang ni kan. Asalnya apa? Na'buduka. Okay, boleh tak kita guna yang ni kalau kita boleh guna yang ni? Apa benda ni ya? Soalan, saya ulang dia soalan tu kan. Na'buduka, kami sembah engkau ya Allah. Betul? Kami sembah engkau. Boleh tak diubahkan pada engkau kami sembah? Kami sembah engkau. Engkaulah kami sembah, ataupun engkau kami sembah. Boleh tak ubah dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab ya, saya jawab dulu. Dalam bahasa Arab, kalau boleh guna satu apa dipanggilnya? Phrase, apa phrase bahasa Jawa? Apa? Satu frasa. Apa ya? Bukan. Satu susunan lah. Kalau satu susunan ayat boleh digunakan, kita tak boleh ubah. Kan? Contohnya macam, ialah macam bahasa kita sama. Apa? Bahasa Arab apa? Nasi sedap. Ya, nasi ini sedap. Sedap ini nasi. Ada? Tak boleh? Biar betul kan? Okay. So, nasi ini sedap, nasi ini sedap lah. Janganlah sedap ini nasi. Kan? So, tapi bahasa Arab dia bila diubah begitu, dia membawa maksud yang lain. Okay. Na'buduka, kami sembah engkau ya Allah. Okay. Iyyaka na'budu, engkau kami sembah ya Allah. Apa beza dia? Bila diletak kaf yang ini, sebenarnya ni dia beza dia. Kan ini kan? Bila diletak ke depan, inilah dia. So kena tambah yang ni. Ini benda biasa. Dia tak boleh start dengan ka. Ka na'budu, tak boleh. Dia kena tambah dengan iya. Okey. Apa maksud, dari sudut maksud apa beza dia? Bezanya yang pertama tu kita fokuskan pada ka atau bawah. Aha, okey. Tapi yang ini dia dah jadi secondary. Secondary. Kita utamakan diri kita dulu. Okey. Itu dari sudut bahasa Melayu lah. Kan? Melayu. Tapi kita nak tengok dari sudut bahasa Arab. Dari sudut bahasa Arab, kalau diubahkan begini, kena tambah satu kataan. Apa dia? Hanya. Only. Hanya. Okey. Kepada engkau hanya. Kepada engkau sahajalah. Kepada engkau sahaja kami beribadat. Dengan kami beribadat kepada engkau. Apa beza dia? Bezanya bila kepada sahaja kepada engkau sahaja kami beribadat, seolah-olah dah ada noktah kat sini. Dia tak boleh iyyaka na'budu wasyajar. Pada engkau sahaja kami sembah dan juga pokok, tak boleh. Tapi kalau na'buduka kan, na'buduka kami sembah engkau, dia boleh letak dan kat situ. Dan kena tak ada kataan only. Dia kataan only tak ada kat sini dalam bahasa Arab, tapi bila dia ubah apa? Ubah kedudukan kan, dapat ka ni diletak di depan, membawa maksud sahaja, only. Hanya. Boleh? So dengan itu bahasa Arab ni dia lain sikit. Kita cubalah tengokkan apa kehebatan bahasa Arab ni bila kita mentafsirkan Al-Quran. Baik. Tilka ayatul kitab, macam tilka tadi kan diubah. Bila ubah dia tilka, tak guna hadhi, ada something. Okay, kena kita macam mana nak tahu ni ustaz? Ulama kita dia tahu dengan hisab. Kan? Kita sampaikan dia, kita baca. Okey, Al-Kitabul Hakim, ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah. Okey, Al-Kitab di sini maksudnya adalah Al-Quran, okey. Dan Al-Hakim pula ada dua maksud. Al-Hakim ada dua maksud. Yang pertama dengan ini pun satu kehebatan bahasa Arab lah. Okey, Hakim dengan membawa maksud isim fa'il. Isim fa'il ni bahasa Melayu apa? Pelaku, okey. Okey.
Yang kedua adalah isim maf'ul. Hakim dengan membawa maksud maf'ul, iaitu yang diperlakukan. Boleh? Pembuat dan yang dibuat. Pembuat dan yang dibuat. Contohnya saya makan, nasi dimakan. Akilun makulun. Kan? Tapi kat sini hebatnya bahasa Arab, perkataan fa'il boleh digunakan untuk dua-dua sekali. Boleh digunakan untuk dua-dua sekali. Sebenarnya bukan fa'il saja. Kata lain juga macam maula. Maula ni boleh jadi tuan, boleh jadi hamba. Fa'il kat sini hakim boleh menjadi apa? Yang hebat, yang dihebatkan. Okey, apa kita uraikan. Kalau kita tengok dari maksud fa'il yang membawa maksud fa'il, pembuat, artinya Al-Kitab Al-Hakim, Al-Quran yang hakim, iaitu Zul Hikmah, iaitu yang mempunyai hikmah. Yang Al-Quran itu adalah satu kitab yang mempunyai hikmah, yang mempunyai wisdom, yang mempunyai kebijaksanaan. Okay? Jadi ayat-ayat pada surah ini mengandungi pelajaran-pelajaran yang banyak, pengajaran-pengajaran yang banyak. Apatah lagi, ayat-ayat dalam surah Luqman ini menceritakan tentang nasihat-nasihat Luqman, yang mana Luqman digelar sebagai Luqmanul Hakim. Bisa dengar kan? Okay, Luqman yang bijaksana. Okay? Baik, itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, Hakim dengan membawa maksud maf'ul. Okay, maf'ul maksudnya yang dibuat. Okay, artinya muhkam. Muhkam, hakim dengan bermaksud muhkam. Okay, Zul Ihkam, tak apalah. Dalam erti kata yang sempurna. Okay, Al-Quran ialah kitab yang telah pun disempurnakan oleh Allah. Okay, yang pertama tadi ulang balik semula. Yang pertama tadi, tak saya tulis lah kan. Siapa dia panjang kan? Okay, apa tadi? Al-Hakim tadi kan? Okay. Al-Kitab Al-Hakim. Okay, Al-Hakim, betul. Maksud ada dua maksud, macam mana kita buat? Okay, sini dari sudut fa'ilnya, dia adalah fa'il ataupun pembuat. Yang kedua, dia adalah maf'ul, iaitu yang dibuat. Pembuat dan dibuat. Kalau pembuat hakim, artinya hakim tadi kita dah uraikan sebagai apa? Sebagai apa dia? Wisdom kan, ataupun apa? Kebijaksanaan. Yang saya tak suka bila tulis ayat kata tu panjang, tu yang paling saya tak suka. Bijak kan sana, bijak senang kan. Okay, Al-Hakim ni, kalau dengan erti kata hakim adalah fa'il, pembuat, artinya Al-Quran adalah yang memiliki hikmah. Al-Quran itu memiliki hikmah, iaitu memiliki kebijaksanaan. Okey. Kalau Al-Quran pula hakim, iaitu maf'ul yang dibuat, artinya Allah telah pun menyempurnakan Al-Quran. Al-Quran jadi dipanggil dalam bahasa Malaysia disebut objek kan. Objek, maknanya yang dibuat. Al-Quran itu dah sempurna. Yang kalau ini Al-Quran menyempurnakan. Kita ambil Al-Quran, Al-Quran akan buat apa pada kita? Al-Quran akan memberikan kebijaksanaan kepada kita, hikmah kepada kita. Yang ini pula artinya Allah dah sempurnakan Al-Quran dengan segala asas-asas dan dasar-dasar kebijaksanaan. Boleh faham? Okey. Baik. Settle lah tu kan. Selesai untuk ayat yang kedua. Dengan itu kita pergi pada tadabbur pula. Selepas anda semua dah tahu, tilka membawa maksud yang berbeza daripada hadihi, okay, iaitu ketinggian Al-Quran. Okay. Al-Kitab, kita tahulah kitab iaitu Al-Quran yang telah pun mungkin satu benda saya terlepas, iaitu maksud Al-Kitab. Apa maksud Al-Kitab? Okey, apa maksud katabah, kitabah? Yang ditulis di Lauh Mahfuz, kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, lalu ditulis mula oleh katabatul Quran, oleh penulis Al-Quran. Antaranya Muawiyah radhiyallahu anhu, antaranya ditulis balik kan. Tulis kat mana? Tulis dekat lembaran kertas, kulit, batu, kayu kan. Akhirnya
dikumpulkan oleh Abu Bakar, kemudian dikumpulkan kembali oleh Uthman. Ringkas. Maknanya ditulis. Faham ya? So Al-Quran adalah sesuatu yang ditulis. Dan kitab ini, itu maksud kitab. Kitab ini adalah Al-Hakim dengan dua erti kata yang tadi. Boleh? Sekarang kita pergi kepada tadaburnya. Siapa boleh bawa 1, 2, 3 dari sudut tadabbur, penelitian, apa yang kita dapat bila kita baca tilka ayatul kitabil hakim. Apa yang kita dapat? Cuba fikir sikit. Okey, satu-satulah satu-satu. Tilka. Bila kita sebut tilka, tilka macam ni, apa dia punya petunjuk dia? Petunjuk ataupun pedoman dia, mengikut apa yang kita sebut tadilah. Okay, tak apa. Kemudian ayat ni dah. Ayat ni maksudnya ayat tak apalah. Alkitab. Bila kita sebut Alkitab dan juga Al-Hakim. Al-Hakim ni banyaklah kot. Tapi tak apa, satu-satu dulu. Apa kita dapat kat sini? Apa petunjuk? Selepas kita tadabbur sekejap, beri 1 minit itu, bila dulu, apa yang kita dapat bila kita baca tilka ayatul kitabil hakim? Apa petunjuk yang kita boleh dapat daripada tilka? Apa petunjuk yang kita boleh dapat daripada Al-Kitab? Apa petunjuk yang kita boleh dapat daripada Al-Hakim? Saya kena bagi masa sikit lah kot dalam 30 saat. Yang mana satu? Panduan yang mana satu? Yang atas sekali. Tilka. Tilka tu jadi panduan. Tak, kita dapatkan sumber perkara yang nak kita tahu mengenai apa yang ada. Itu rasanya dekat Al-Hakim kan? Yes. Bukan pada tilka, bukan pada kitab, tapi pada Al-Hakim. Kat sini tadi. So apa dia? Kita bolehlah kita tak payah ikut turutan Okay. Al-Hakim ni antara kena letak ni. Okay. Al-Hakim ni antara dia punya apa tadi? Panduan panduan. Kenapa panduan? Kerana Alkitab ini antara sifatnya adalah Al-Hakim. Al-Hakim itu apa? Yang penuh dengan kebijaksanaan, iaitu yang akan memberikan kepada kita wisdom, kebijaksanaan. Jadi kita kena buat apa? Kita kena jadikan dia sebagai panduan. Panduan ni kita guna masa bila? Kalau kita beli barang, ada manual. Masa bila kita nak guna? Dah letak tepi dulu manual tu, kita operasikan kan oven tu. Dah rosak baru kita rujuk kan? Ataupun awal-awal kita kena rujuk? Awal-awal kena rujuk. Okay? Baik. Apa lagi? Tak apalah kat sini. Hakim ini pula macam mana? Apa faedah yang kita boleh ambil? Hakim ini adalah yang dipenuhi dan telah pun dimantapkan, disempurnakan oleh Allah dengan kebijaksanaan. Okay. Al-Hakim, kitab yang Hakim ini adalah kitab yang memberi kebijaksanaan. Dia menjadi panduan kepada kita. Kalau ini pula apa? Okay. Sambil-sambil tu fikirlah juga, kalau kitab tu apa dia yang kita boleh dapat panduan, pedoman, hidayah. Tilka. Fikir-fikir sikit. Relax kan. Tengok apa saya boleh tengok. Tak kisah kan? Tengok. Saya nak menikmati pemandangan. Saya bagi pembayang boleh? Pembayangnya, bila Al-Quran adalah muhkam dari sudut kebijaksanaan, dipenuhi dengan kebijaksanaan, apa yang kita kena buat? Kalau tak ada kitab yang dah diperakui oleh Allah SWT sekali, tak ada siapa yang dapat menandingi kitab itu lagi. Ya. Kalau tak ada siapa dapat menandingi, apa tugas kita terhadap kitab itu? Macam ni lah. Kalau kita ada pilihan, tiba-tiba lah orang datang, kita Kak,
depan kita ni ada apa? Yang sekarang ni iPhone apa? Pro Max kan, 15. Lepas tu ada Samsung, lepas tu ada Nokia dan sebagainya. Pilihlah. Kita nak pilih yang biasa-biasa ke pilih yang paling hebat sekali? Paling hebat sekali kan? Itu dalam dunia kan? Dalam Al-Quran kita nak pilih apa? Berkenaan dengan Al-Quran. Kita dah tahu Al-Quran adalah Al-Hakim, iaitu yang disempurnakan dengan segala kebijaksanaan. Adakah kita telah memberikan Al-Quran itu haknya? Betul-betul kita baca? Betul ke kita cuba memahami? So apa faedahnya kat sini? Itu pembayang itu, bukan jawapan pembayang. So apa dia? Wan, apa wan apa? Sini ada TV3, sebelah dia ada wan utama kan? Jawapan utama. Utamakan lah. Utamakan Al-Quran. Dia bukan shopping dah. Utamakan Al-Quran ini. Tahu dah Al-Quran ini dalam macam-macam. Tapi bila bercakap tak refer pula. Bila nak cakap je, bukalah sekejap. Nak cakap tentang apa? Tentang environment, tentang bi'ah. Bi'ah iaitu environment. Rujuklah sikit. Nak cakap tentang apa? Tentang keibu bapaan. Rujuklah sikit. Sebab dalam tu dah ada macam-macam. Kenapa tak rujuk? Kan? Okay, boleh? Okay. Yang ni, tak habis lagi, kita dah lompat. Kitab. Bila sebut kitab, maknanya yang ditulis. Al-Quran ini dua. Sama ada dihafal dalam dada ataupun ditulis dalam lembaran. Yang kita panggil mushaf. Kan? Okay. Tapi bila sebut Alkitab, apa pengajaran yang kita boleh ambil? Saya orang utama buat macam ni ke macam mana? Saya rasa takut kan. Bukan datang saya pun rasa takut. Okey, saya pergi membayang Nanti kalau next tu, kita fikirkan macam ni lah okay. Boleh? Nak cakap apa? Kitab. Bila Al-Quran yang paling hebat ini dinyatakan dalam kitab, maknanya ditulis kembali. Kan? Kita ni macam mana? Apa kita boleh faham daripada Al-Quran ditulis untuk dijaga? Artinya ilmu untuk semua orang. Ilmu memang ilmu untuk semua orang. Tapi ilmu nak jaga ilmu dengan menulis, mencatat. Sebab tu tuan-tuan dan puan ada tempat nak catat kan? Siapa yang tak catat tu maksudnya dia hafal terus. Okay. Macam Imam Syafi'i, dia tak catat, dia tak ada. Dia bayangkan Imam Syafi'i punya lah miskin, dia tak ada apa? Dia tak ada kertas. Kawan-kawan semua ada kertas. Jadi dia buat apa? Dia buat macam ni. Dia Imam Malik, seorang guru dia Imam Malik ni garang. Dia tengok kata, Muhammad kau buat apa tu? Muhammad bin Idris Syafi'i. Muhammad kau buat apa? Saya senang mencatat. Dan tunjuk. Kan? Kawan-kawan semua dah takut lah. Bayangkan. Ulang balik. Dia ulang balik semula. Dia ulang balik. Tak jatuh walaupun satu huruf. Pandu. An tu tak hilang. Ada panduan. Tak. Kerana dia terus hafal. Okay? Jadi dia sebut tadi kan sampai tak catat dia hafal. Jadi ilmu ni kena buat apa? Ilmu kena catat, tulis. Okay? Dan ilmu yang kita tulis, kalau kita boleh hafal lebih baik. Tapi kalau kita tak hafal pun, sekurang-kurangnya kita jaga buku kita yang kita tulis tu. Jadi kalau kita perlu, contoh sekarang ni kan, saya kalau tak bawa buku ni, saya pun tak tahu saya nak cakap apa. Saya tak ingat kan. Kena jaga anak kan. Sebenarnya isteri tak buat sihat. So saya bawa anak saya pun semua kan. So cuba saya tak letak dia kat sini lah. Saya tak kata belajar kita. Jadi kalau tak ada buku ni yang dicatat, ilmu yang dicatat, susah saya nak ajar. So, bila ada ilmu, bila ada dicatat, senang kita nak ajar. Sama juga ilmu-ilmu kita ni, kalau kita boleh ingat terus, alhamdulillah. Kalau tak boleh ingat, kita kena catatkan dia. Okey, tilka. Di pada atas. Tilka ni apa faedah yang kita boleh dapat bila sebut tilka? Yang menunjukkan kepada betapa tingginya Al-Quran ini. The best. Okay, boleh? Al-Quran adalah yang terbaik. Bila Al-Quran terbaik, kita kena buat apa? Sama juga. Kita kena buat apa? Bila kita dah sebut, ini yang terbaik, tiba-tiba kita tak ambil dia. Itu yang apa dia?
Allah sebutkan Waqala Rasul, Rasul berkata, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dihijrahkan, diletak tepi. Sedangkan mereka tahu itu adalah the best. Sebenarnya tilka tu dia adalah macam seolah-olah macam tanpa diri sendiri lah kan. Tahu tu, tilka, kita baru je tahu Al-Quran paling tinggi. Tiba-tiba kita tak berapa nak baca Al-Quran. Kalau baca pun, baca, tapi apa maksud dia? La adri. Tak tahu maksud dia. Okey, so ini sebenarnya satu pedomannya, antaranya adalah nak mengingatkan kita Al-Quran yang hebat, Al-Quran yang ada panduan, Al-Quran yang perlu diutamakan, Al-Quran yang mengandungi ilmu-ilmu yang kita perlu catat dan tulis. Tiba-tiba kita tak buka Al-Quran. Okey, baik. Saya jam tu lain kali tak selalu letak situ. Mengganggu saya. Saya gurau. Okey, baik. Ayat yang ketiga, hudan wa rahmatan lil muhsinin, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Okey. Okey. Hudan wa rahmatan ini adalah, kalau dalam bahasa Arab disebutkan sebagai hal, iaitu keadaan. Dalam keadaan. Ulang balik semula. Kita bacakan alif lam mim, alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Lepas tu hudan wa rahmatan lil muhsinin. Okey. Ini kenyataan yang tadi kan? Tilka al-kitab, tilka ayatul kitabil hakim, selesai dah. Lepas tu hudan wa rahmatan, keadaan Al-Quran yang merupakan pembawa pedoman dan juga yang telah pun dipenuhi dengan segala kebijaksanaan, okey, adalah dalam keadaan Al-Quran itu merupakan hidayat dan juga rahmat. Okey, hidayat dan juga rahmat. Okey. Hidayat ni kita tahu kan, ialah ada benda-benda yang dah jadi dalam bahasa kita pun. Hudan artinya hidayat. Hidayat artinya petunjuk. Al-Quran ini adalah petunjuk. Okey. Rahmat. Al-Quran juga adalah rahmat, bersih. Apa maksud rahmat ni? Apa maksud bersih? Belas kasihan. Apa maksud belas kasihan? Maksudnya, kalau petunjuk ni kita akan, dalam kehidupan kita, kita akan ada dua, wa hadainahun najdain, dan kami menunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan baik, jalan buruk. Kan kita Allah tunjukkan kepada kita. Macam mana nak tahu? Tengok Al-Quran kita dapat. Kan kita dapat jalan kebaikan, jalan keburukan. Okay, siapa buat baik, baiklah. Siapa buat jahat, jahatlah. Okay, itu petunjuk. Rahmat ni apa dia? Rahmat ini belas kasihan. Artinya apa? Al-Quran ini membawa hasil, iaitu rahmat. Kalau kita amalkan Al-Quran, kita akan menjadi rahmat kepada orang ramai. Orang ramai akan menjadi rahmat kepada kita. Okay. Boleh tak? Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan satu masa kan bangun-bangun celik-celik tengok, teruklah banyak sangat kerosakan kat muka bumi. Tengok semua, diorang ni semua ni dah binasa lah. Hancur lah diorang ni. Kan? Aku seorang yang okey. Pernah tak terasa begitu? Kadang-kadang lah, pernah tak? Kita nampak semua kawan-kawan kita jahat kan? Kita dah dapat hidayat. Kita dapat hidayat. Kita dapat petunjuk kan? Cara yang kita dapat dah. Kan? Tapi adakah rahmat kita dapat? Kadang-kadang kita dapat hidayat, tapi rahmat ni dia tak berapa dapat lagi. Kita dapat hidayat, maksudnya kita okey, kita ni okey. Kalau kita pergi, kita nampak air dengan arak, kita tak dah. Kita dapat petunjuk, iaitu yang betulnya air, bukannya arak. Kan? Tapi rahmat, adakah kita dapat rahmat? Adakah kita nampak orang yang jahat? Kan? Adakah kita melaksanakan rahmatan tadi kan kepada orang itu? Contohnya, kita sampaikan tak boleh dia. Dia pilih arak kan, kita tengok kan. Dia tak boleh dia. Contohlah kan, kita sebut tak? Tak sebut. Dalam hati pula, dia ni memang neraka. Nak putuskan kan. Jadi dari satu sudut, bila diletakkan hudan wa rahmah, dua perkara ini adalah dua perkara yang kena jalan selari. Siapa dapat petunjuk, dia kena letak di sebelahnya rahmah. Kerana biasanya orang yang dapat petunjuk ni, bukan biasalah, kadang-kadang orang yang dapat petunjuk, dia boleh jadi apa? Dia boleh jadi over confident,
over apa? Terlebih yakin kan. Saya buat baik, takkan saya masuk neraka. Kan? Dia buat jahat, kan? Takkan dia masuk syurga. Kan? So dia dari satu sudut dia dah dapat dah petunjuk. Tapi dari sudut yang lain, dia sebenarnya kekurangan dari sudut rahmat tu. Okay? So hati-hati kat sini. Okay. Okay. Kemudian satu perkara ialah rahmat ini ada dua bentuk lah. Satu rahmat di dunia dan juga rahmat di akhirat. Kan? So rahmat mana yang kita perlu pentingkan? Dua-dua sekali. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Rahmatilah orang yang di dunia, pasti Allah akan, yang berada di atas langit akan merahmati kalian, merahmati kamu semua. Okey? Baik. Cuma isunya sekarang ni, kalau kita baca balik, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Hudan dan rahmat ini akan dapat pada siapa? Siapa yang akan dapat sebenarnya? Al-muhsinun. Orang yang muhsinin, iaitu orang yang melakukan kebaikan. Okey, kita nak tahu pula apa maksud kebaikan di sini. Apa maksud kebaikan? Nabi pun dah beritahu dalam hadisnya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kamu bila beribadat, ibadat seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau tak dapat sampai ke tahap tersebut, kena berada di tahap kamu meyakini Allah melihat kamu. Okey. Baik, kita huraikan sedikit tentang ihsan, iaitu siapa boleh sampai ke tahap dia beribadat, dia solat seolah-olah dia nampak Allah. Susah ke senang? Okey, yang kedua, kan, dia solat dan dia tahu Allah nampak dia. Okey, ibaratnya kita buat kereta seolah-olah nampak polis depan kita. Sedangkan tak ada polis. Tak adanya kan, kita bawa tak ada polis, tapi kamera ada. So kita tahu sebenarnya polis memerhatikan kita tahu. Okey, dua peringkat ni sama ke tak sama? Tak sama. Kadang-kadang kita nampak kamera pun kita tak berapa betul sangat buat kereta. Tapi kalau nampak polis tak nampak kita tau. Kita nampak polis lalu sebelah kita. Tengah laju ni polis potong kita. Terus kita tekan brek, betul tak? Polis tu tak kisah pun, dia jalan depan je. Tapi kita nampak tengah tekan brek tu. Kenapa? Polis laju. Kan? Dan kamera tadi tu, betul juga kamera tu ada, tapi perasaan tu lain. Saya nak cerita kat sini perasaan tu lain. Perasaan sebab tu negara yang polis banyak lalu, kan, orang akan berhati-hatilah. Tapi kalau negara satu hari nampak sekali je polis, iaitu pukul 8 pagi. Tapi barangkali apa kan, nak berlaku jenayah tu lebih besar lagi. Walaupun kamera banyak. Okay? Tapi kok mana pun kat sini yang kita nak tekankan adalah Nabi SAW jelaskan dua bentuk ihsan. Ihsan ini sebenarnya boleh sebutlah dua maksud. Pertama, buat kebaikan. Yang kedua, mempunyai, dia panggil apa? Muraqabah. Muraqabah iaitu kita perasaan, dia panggil pengawasan lah. Sama ada kita mengawasi ataupun kita merasa diawasi. Okay? Self entah, tak tahu lah. Yang penting muraqabah lah. Kita merasakan, kita antara dua, sama ada kita memang sampai ke tahap, memang mungkinlah kita boleh sampai tahap tu, insya-Allah kan. Iaitu bila kita buat, bila buat satu benda ni, kita seolah kita teringat Allah. Kan, nak buat jahat, nak mengumpat je, teringat Allah. Tak jadi. Kan, nak buat ni tak jadi. Teringat Allah. Okay, seolah-olah Allah ada depan, seolah kita membayangkan macam mana kalau Allah matikan aku dan hidupkan aku balik semula. Aku berada di depan Allah. Sampai tahap tu memang terbaiklah kan. Tapi mungkin tak ramai sampai tahap tu. Yang boleh sampai, yang ramai adalah tahap yang kedua. Dia buat, dia tahu Allah melihat dia, tapi perasaan dia berada macam tu je. Maknanya dia belum lagi sampai ke tahap yang lebih tinggi lagi. Itu pun dah cukup dah sebenarnya. Kan? Daripada yang ketiga, iaitu dia buat macam Allah tu tak ada. Qul huwallahu ahad, tak kisah pun. Kan? Qul huwallahu ahad, oh iya ke? Aku baru je mengumpat. Contohnya kan, aku baru je membantu api, contohlah kan. Alamak, aku baru je mencaci tadi.
Dia terasa. Okey lah tu. Okey. Dan ini yang dimaksudkan al-muhsinun, orang yang buat baik. Buat baik tadi apa dia? Yang mendirikan solat, yang menunaikan zakat. Okey. Dan apa? Ada dalam ayat selepas ini kan. Okey, muhsinin kita akan baca sebentar lagi. So muhsinin maksudnya yang buat baik dan berperasaan baik. Perasaan dia tu baik. Perasaan dia mengawasi Allah, yang agak susah sikit. Yang kedua, perasaan dia yakin Allah mengawasi dia. Ini kena ada. Tak boleh pergi pada yang ketiga, iaitu merasakan Allah tu tak ada. Ini bahaya. Okey? Sebab tu ulama kita mereka biasa sebut, kalau nak buat maksiat, orang tanya kan, Ustaz boleh buat maksiat tak Ustaz? Soalan tu dah tak betul lah. Tapi ulama kita tengok dia jawab macam mana. Kalau saya mungkin buat maksiat tak boleh. Dia kata boleh. Oh, orang tu syok lah. Boleh. Tapi kamu buat maksiat di tempat yang Allah tak boleh tengok. Okey. Kawan tu cari tempat, tak ada lah. Ada tempat yang Allah tak boleh tengok. Macam ni, tadi muraqabah, mengawasi kan. Kalau kamu tak boleh buat ibadat seolah-olah kamu melihat Allah, kamu kena yakin bahawa Allah melihat kamu. Ada di tempat yang Allah tak boleh tengok? Tak ada. Tak jadilah buat maksiat kan. Okey. Baik. Okey. Cabut bateri tu. Okey, jadi hudan wa rahmatan lil muhsinin. Okey, hudan wa rahmah. Hudan. Okey, apa faedah yang kita boleh ambil daripada hudan? Apa faedah yang boleh kita ambil daripada wa rahmatan? Apa faedah yang boleh kita ambil daripada muhsinin? Lil muhsinin. Satu-satu cukup lah. Hudan, petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah rahmat. Al-Quran untuk siapa? Untuk muhsinin, golongan muhsinin. Sila. So untuk jadi muhsinin. Untuk jadi muhsinin kita kena menjadi macam petunjuk. Kita kena ambil petunjuk. Macam kita kena menjadi petunjuk. Kita kena menjadi sumber yang memberi petunjuk. Sumber Okey, yang petunjuk alright. dan memberi rahmat kepada orang. Dan memberi rahmat kepada orang. Boleh kan? Dan menjadi muhsinin kan. Kriteria utamanya adalah dia kena ada hudan dan rahmah. Dia tak boleh merasakan yang dia tu muhsin, sedangkan dia jenis yang bila buat ajaran Islam tak ikut petunjuk, tak ikut manual, tak ikut Al-Quran, tak ikut Sunnah. Kan, dia nak selawat ikut cara dia lah. Saya nak selawat benda baik ikut saya lah. Tak, dia ada petunjuk dia. Kan, saya nak puasa, sepanjang tahun saya nak puasa. Nabi bagi tak? Nabi SAW tak bagi. Yang terbaik, puasa satu hari, buka satu hari. Puasa Nabi Daud AS itu terbaik. Tak Ustaz, saya boleh Ustaz sepanjang tahun. Tak boleh, Nabi tak bagi. Nak juga Ustaz? Tak boleh. Ini namanya teging, ini bukan namanya hidayah. Okey? Siapa nak jadi muhsin, dia kena ikut. Okay. Siapa nak jadi muhsin, dia kena rahmat. Dia kena merahmati. Rahmat ni biasanya bila kita ada, orang tak ada. Bila kita ada, orang tak ada, kita itulah datangnya rahmat. Bila kita ada duit, orang tak ada duit. Bila kita ada ilmu, orang tak ada ilmu. Bila kita dah buat baik, orang buat jahat. Masa itulah datangnya rahmat. Okay. Bila kita layan orang dengan baik, orang layan kita dengan kasar. Tak apalah, saya tak tahu. Nabi Muhammad dia tarik kan oleh orang Badawi. Tarik tu sampai berbekas merah kat sini. Bagi aku apa yang Allah bagi kepada kamu. Harta yang Allah bagi, harta Allah yang ada pada kamu. Nanti kata apa? Rahmat Nabi. Ali potong lidah dia. Kawan tu terkejut. Ali pegang, jom. Nanti Ali kata, jangan risau, Nabi bergurau je. Rahmat Nabi ni, sakit-sakit tu dia boleh bergurau lagi. Maksud potong lidah ialah aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk bagi harta kepada kamu sampai kamu senyap, kelu. Lidah kamu seolah-olah terpotong. Tak boleh cakap lagi dah. Ambil 10 ekor. Ambil. Nak lagi? Ambil. Cukup enough. Lepas ni jadi baik terus orang. Rahmat dah dibayarkan. Dikasari, namun bagi dia masih lagi bersikap baik kan. Kita macam mana?
Okey, so muhsinin sifat utama dia kena laksanakan hukum ini. Terbalik boleh tak? Terbalik. Tadi seolah-olah macam kalau nak jadi muhsinin, kalau nak jadi yang ni kena campur dan campur. Okey, barulah ke bawah. Betul? Boleh tak terbalikkan? Maksudnya ini kalau minta maaf, terbalik ni. Maksudnya kalau nak jadi muhsinin kena campur begini. Kalau nak jadi muhsinin kena campurkan. Kena ke atas. Macam mana kita nak turunkan ke bawah untuk mendapat satu pedoman yang lain? Satu lagi cukup tak? Hidayat dan rahmat yang sebenar-benarnya akan dia apa? Dirasai. Oleh siapa? Turun ke bawah kan? Hidayat campur rahmat akan dirasai oleh orang yang buat kebaikan. Siapa orang buat kebaikan ni? Yang dia merasakan dalam hati dia merasakan Allah sentiasa memerhatikan dia. Bila dia rasa begitu, kan? Dia akan bila baca Al-Quran, dia akan keluarkan apa petunjuk. Dia akan keluarkan apa rahmat. Boleh? InsyaAllah. Okey. Dengan itu kita dah habis ayat yang ketiga. Alamak Allah musta'an. Boleh tambah sikit lagi ke tak boleh? Boleh. Sampai berapa? 12 tak boleh. 12 ada lebih dia sikit lah. Dalam 10 minit kita habis sekarang ni. Ayat keempat lah boleh. Okay. Ayat yang keempat, alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Okey, tiga perkara yang disebutkan di sini juga merupakan sifat orang yang muhsinin. Tiga sifat utamalah. Apa dia? Yuqimuna as-salah. Okey. Kemudian yu'tuna az-zakah. Okey. Kemudian wahum bil akhirati hum yuqinun. Semua benda ni tak payah terjemah pun kita dah faham. Mendirikan solat, menunaikan zakat dalam keadaan mereka beriman dengan hari akhirat. Okey. So ayat ni jelaslah solat tu kita dah tahu maksud dia, zakat tu kita dah tahu sama ada zakat yang harta ataupun zakat hari raya tu. Okey. Dan juga hari akhirat kita pun dah tahu bila dah mati hidup balik semula, syurga neraka. Itu adalah hari akhirat. Okey. Saya rasa ayat ni jelas kan, bahawa yuqimuna as-salah, adakah solat sahaja? Ya tak, ini saya terus ataupun sebenarnya satu isyarat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Okey. As-salah. Kemudian apa dia? Az-zakat. Az-zakat. Kemudian apa? Al-akhirah. Bil akhirah. Okey. Al-akhirah boleh? Al-akhirah. Okey. Solat ni solatlah. Zakat. Akhirat. Betul. Tapi apa petunjuknya kat sini sebenarnya? Kalau kita nak dari sudut kategori amalan soleh. Saya dah bagi pembayang, silakan. Solat tu ibadat kita untuk Allah, zakat tu kepada sesama manusia. Tak. Allah, manusia lagi. Kalau akhirat? Akhirat tu untuk kita diintelah Ustaz, balasan kita sama lagi. Balasan, okey. Maknanya seolah-olah ini amal, ini balasan. Boleh maknanya amalannya hablum minallah wa hablum minan nas, kan? Hubungan dengan Allah, hubungan kepada manusia, dan bila ada amalan artinya ada balasan. Okey, boleh? Itu satu. Apa lagi? Adakah solat sahaja? Adakah zakat sahaja? Adakah akhirat sahaja? Ada orang kata, Ustaz, kalau saya tak percaya pada jin, macam mana Ustaz? Hantu. Kalau saya tak percaya pada hantu, salah tak saya tak? Tak nak jawab. Betul juga. Dia kata, takkan kita nak kata jin tak ada, syaitan tak ada. Takkan kita nak kata, tapi dia tak percaya. Adakah masa tak ada Ustaz dalam rukun yang 6 tu tak ada? Aliman bin malaikah untuk mina bin malaikatihi. Ada tak untuk mina bil jinni wasyayatin? Tak ada. Tak ada. So macam mana? Okay. Apa yang kita boleh ambil dari sudut kategori amalan soleh? Okay, kategori ataupun jenis amalan.
Dia daripada sini. Ini ada satu jenis, ini satu jenis, dan ini juga satu jenis. Saya boleh nak cakap pasal saya tengok sini kan? Okey lah. Solat ni amalan yang lebih kepada apa? Gerak ke ataupun zakat lebih kepada apa? Harta. Okey, Sajjan. Ni adalah harta. Solat adalah apa? Jiwa, betul. Tapi boleh tak dia kau buat apa tu tengah solat? Boleh tak? Tak boleh kan? Dia adalah fizikal, spiritual dan fizikal, betul. Dia adalah fizikal. Dan ini akhirat lebih kepada apa? Keyakinan, iman, iman lah. Ataupun iman dengan perkara lain, boleh? Okey, ni duit lah, kita tak payah kita letak ni. Jadi solat secara fizikal. Bila sebut yuqimuna solat, mendirikan solat, jangan kita faham, ustaz, saya solat sahaja. Birrul walidain tak ada kan? Adalah ayat lain, tapi saya nak yang ni je. Tak boleh lah. Pasal solat ini adalah fizikal, berbakti kepada ibu bapa, fizikal juga. So ini sebenarnya mewakili amalan-amalan yang fizikal. Ini pula mewakili amalan-amalan yang bersifat financial, kewangan. Dan ini pula amalan-amalan yang bersifat perkara lain, iman dengan perkara lain. Okey. Jadi boleh dapat jawapan lah kan kepada orang yang tanya, ustaz, boleh tak saya tak nak beriman dengan jin dan syaitan? Tak boleh. Kerana bila Allah sebut beriman dengan hari akhirat, artinya beriman dengan perkara lain. Perkara lain ni bukan sahaja akhirat. Banyak lagi Allah sebut, termasuklah jin dan syaitan. Kena beriman. Okey, ustaz, saya nak solat je, ustaz. Saya tak nak buat benda lain. Umrah, haji, tak ada apa. Dalam ayat ni lah kan. Tak boleh. Ayat ni sendiri pun menunjukkan solat itu adalah amalan-amalan yang fizikal. Ada tak orang solat? Allahu Akbar, betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada. Kan, dia kena gerak-gerak fizikal. Di samping bacaan fizikal juga, di samping spiritual. Pastilah. Umrah, haji termasuk. Ustaz, saya nak bayar zakat je, ustaz. Sedekah saya tak nak bagi. Kan? Boleh ke tak boleh? Dia kata tak boleh macam tu. Kerana bila sebut wayutuna zakah, ini adalah bertanggungjawab di sudut financial, kewangan. So kalau ada yang nilai pun termasuk kat sini. Okey, boleh? Saya rasa kita boleh berhenti kat sini dulu, insya-Allah. InsyaAllah saya yang akan datang tu saya cuba datang 10 tu saya datang 55 insyaAllah. Okey. Dan saya rasa yang ayat 5 ni kita boleh tangguhkan ke perjumpaan yang akan datang. Mungkin dalam sehingga 11.40 kalau ada soalan. Kalau ada saja. Ustaz, ya. Saya kalau kita ikut susunan ayat ini, dari ayat keempat ni allazina yuqimuna sholata wa yutuna zakat dan membaca bil akhirah. Pada saya ini adalah penerangan siapa yang dikira sebagai muhsini, orang yang baik ini. Pada saya tafsiran itu harus kita fahamkan orang yang baik pertama-tamanya perlu menurut perintah Allah. Dan setelah mengikut perintah Allah itu, baru dia menentukan perkara-perkara yang lain. Dengan cara itu, baru Allah akan kurniakan udara rahmat. Boleh kita faham macam tu? Itu daripada betul. Saya ada sebut tadi kan, maknanya ini adalah antara ciri-ciri orang muhsinin kan. Dan kalau kita tengok kan, kita ulang sikit alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat wa hum bil aqwa. Dia sebut wa ni kan, susunan tu satu hal. Susunan tu dia memang utama adalah solat. Kedua adalah zakat. Wahum dalam keadaan, kalau ikut susunan dia akan jadi macam ni. Kalau ikut susunan kan, as-salat kan, dan az-zakat, apa dia?
Bil akhirah. Al-yaqin bil akhirah kan. Dia yakin dengan bil akhirah. Kalau ikutkan dia punya gambar rajah, dia akan jadi macam ni. Dia bukan jadi macam ni. Ini yang kita nak keluarkan dia punya kaedah dia. Solat dan zakat kena buat dalam keadaan beriman, iaitu yakin dengan akhirat. Kenapa disebut akhirat? Kerana zaman Rasulullah dahulu yang paling diorang tolak adalah kebangkitan semula. Akhirat tak ada. Kita hidup kat sini, habis. Sebab tu wabil akhirah, wabil akhirah, wabil akhirah. Kan? Kan itulah ada matlamat akhir kita. Matlamat akhir betul? Ya, matlamat akhir kita. Apa yang kita buat, kita ada matlamat. Ha. Dan matlamat akhir kita itu syurga. Akhir pembalasan. Ya betul. Tapi kenapa dinyatakan? Kenapa tak sebut? Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa billahi hum yu'minun. Dan dengan Allah, bukankah Allah lebih besar lagi daripada akhirat? Ini yang kita sebut. Kita bila nak dakwah tengok pada target kita. Target zaman dahulu yang lebih dahsyat adalah menolak akhirat. Sama sekarang pun ada je sebenarnya. Orang tu percaya pada Allah, tapi akhirat dia tak berapa percaya. Ada ramai di kalangan orang Islam ada. Betul tak? Dia tak percaya, dia tak apa, akhirat dia tak jumpa. Yalah, kalau jumpa. Kan? Dia tak kisah pun. Dia buat macam-macam seolah-olah tak beriman dengan akhirat. Beriman dengan Allah, dia beriman. Okay? So apa pun, benar apa yang disebutkan tadi. Dan solat, zakat dalam keadaan yakin dengan hari akhirat. Okey, saya kira situ saja. InsyaAllah tak ada soalan ya? Okay. Kalau ada pun saya anggap tak ada. So dengan itu kita InsyaAllah kita akan terus macam ni lah caranya. Satu perjumpaan saya akan cuba untuk selesaikan dalam 5 ayat. Kalau boleh lebih tak apa kan. Okay, tapi caranya begitu, kena bersedialah kan. Bila start tak jangan sedia start esok sehari sebelum datang tu baca-baca sikit. Baca-baca tengok apa yang ada kan. Supaya kita boleh fikirkan bersama pedoman-pedoman yang kita boleh dapat. Belum lagi pedoman yang kita nak kaitkan. Ini umum tau, umum. Okey, macam mana nak kaitkan dengan kehidupan budak kecil ni, dengan bapak ni, dengan mak ni. Macam mana nak kaitkan? Baca tafsir ke baca terjemahan? Baca tafsir. Kalau ada tafsir baguslah. Kan? Kalau ada tafsir khususnya saya tak tahu ada tak Aisyah Tafsir ada di sini. Aisyah Tafsir tafsir Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Dia punya uraian dia cantik. Terjemah banyak lah. Dah banyak diterjemahkan ayat Quran, maksud dia, lepas tu setiap perkataan ya, lepas tu uraian sikit. Last kali pedoman himpunan ayat ni. Ayat ini menunjukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tak apa, kita tengoklah, kita cuba cari nanti. Tapi kalau baca terjemahan Al-Quran pun dah cukup sebenarnya. Bila baca terjemahan, buat macam tadi tu, pergi kepada satu-satu kan. Bila sebut kitab, apa yang saya boleh kaitkan dengan diri saya, dengan suami saya, dengan isteri saya, dengan ayah saya, mak saya, keluarga saya, masyarakat saya kan. Cuba gitu insyaAllah. Saya rasa itu sahaja. Minta maaf sekiranya ada kekurangan dan kita tangguh dulu dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.